Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas. Melabur dan memasuki pasaran hartanah privat. Penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks. Naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting, tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Alright. Nice. Okay. Jom. Mak kau jom. Jom. Dah. Dah. Yeah. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Kita lah kanak-kanak kurang kasih sayang. Omar. Baik. Baik. Janganlah macam-macam. Si Selenge ni pun berlayan. Langgar pula mic. Okey, kita dalam Puaka Extra. Dan diharapkan anda semua terhibur dengan aktiviti-aktiviti anda yang anda lakukan pada minggu ini. Betul. Dan bagi yang kurang sihat, kami syorkan anda-anda jaga diri, minum air suam banyak-banyak, jaga pemakanan anda, elakkan makanan-makanan yang boleh membawa mudarat pada diri anda. Seperti contoh apa tahu? Ada makanan dia boleh buat badan kita lagi rasa panas. Macam mana? Nampak? Macam gitu. Tapi ini saya tak tahulah. Saya dah pernah cakap tapi ada orang petikaikan kan. Apa yang ditikaikan tu? Pasal ni orang pun nak petikaikan. Bukan apa, kita ni jangan nak berlagak sombong ataupun jangan bongkak sangat. Betul. Ataupun jangan nak tunjuk pandai-pandai macam buat apa nak ikut bangsa lain punya cara macam gitu. Kan saya pernah cakap, doktor TCM saya tu, apa tu TCM? Technical Chinese Medicine. Apa? TCM. Technical. Technical lah. Treatment Chinese Medicine. Saya pun tak tahu, lupa. Traditional lah. Traditional. Saya rasa traditional lah yang Chinese medicine tu kan. Jumpa doktor tu dia pesan, dia orang tua, badan dia masih kau-kau lagi. Dia ajar macam mana nak nampak muda selalu. Dia ajar Ustaz, dia ajar. Tapi saya takkan share dengan korang. Sebab dia pakai sendiri, tengok. Kalau siapa nak macam mana nak muda, komen kat bawah cara-caranya. Susuk tak main. Lepas tu dah gitu, sekali dia ajarlah cakap kalau demam jangan makan ayam. Ayam tu heaty. Panas. Jadi jangan makan ayam. Minum aja air putih. Ada orang pula cakap makan semangka, tembikai itu semua dia sejuk sikit lah. Macam tu. Itu je lah. Okey, cakap pasal kesihatan ni, sebelum kita cakap pasal topik kita, korang jangan lupa yang belum subscribe Susu TVC channel, sila subscribe. Jadi kalau video-video terbaru dinaikkan, dimuat naikkan, jadi korang akan dapat notification. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita tak keluarkan video cuti. Yes. Faham. Faham. So kalau ada nak beri sumbangan, jangan lupa kat bawah video ni ada heart shape. Boleh picit butang heart shape tu untuk beri sumbangan. Itu bagi yang ada credit card. Bagi yang tak ada credit card, boleh langsung ke nombor ini kat bawah ni untuk pay now. Berapa banyak seikhlasnya, tak kisah. 5,000, 2,000 kita terima. InsyaAllah. Dia mampu ketawa je. Daripada tu hari. Nak 5,000, 2,000. Kalau orang kasih, sebesarlah pula nanti kita. Tapi apa pun, kalau tak nak pakai duit ke, nak kasih barang, also can. Terima kasih bagi most around the world yang sponsor kita punya kamera also. Kamera. And kita punya iPad. Also been sponsored. iPad kita, yang sponsor iPad kita, Remy Tunek. Tak silap saya nama dia. Terima kasih banyak. So, thank you very much. Itu pun kita pakai juga pasal kita nak tahu konten-konten kita nak buat apa ni semua pakai iPad. Okey. Apa nak cakap? Cakap pasal kesihatan ni semua, topik kita hari ni adalah pasal Rosono pula. Rosono apa? Rosono. Rosini Rosono. Apa jasmani? Jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani.
rohani dan jasmani. Sama aja jasmani dan rohani, rohani dan Tapi apa-apa jasmani. bukan Rosmono. Rosmono ya. Okey, ada orang tanya pasal jasmani dan rohani. Kenapa Macam tu? mana kita nak jaga diri kita, apa benda yang tertib, adakah benda ini macam kalau kita jaga diri kita, boleh tak ia macam mendatangkan memudaratkan kesihatan? Boleh tak kalau kita jaga rohani, jasmani kita, boleh tak kita macam senang terkena buatan orang ataupun gangguan-gangguan jin yang bila kita gas ke balik malam tu semua kan. Macam mana Ustaz? Baik, kita jelaskan dulu daripada ruhani. Okey. Ruhani tu daripada kita punya dalaman lah, roh. Okey. Tengok. The inside, outside. Inside, outside. Okey, kita ambil daripada ruhani, daripada dalaman dulu. Okey. Islam ni mengajarkan kita untuk bersih daripada dalaman dan juga daripada luaran. Sihat daripada dalaman dan juga luaran. Itu adalah agama Islam kita. Yang mana Nabi SAW pun banyak sekali mengajarkan nasihat-nasihat, doa-doa tentang hati kita, iaitu kita punya rohani. Jadi kita punya rohani selalu pasal kita punya hati kita. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pun disebutkan bahawasanya ada segumpal daging dalam diri manusia yang di mana jika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan jika daging itu tersebut buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahawasanya daging tersebut adalah hati. Jadi di sini kita kena bersihkan kita punya hati. Bukan hanya sahaja, maknanya bersih itu macam mana kita nak bersihkan kan? Yang pertama sekali daripada sifat-sifat yang buruk sebetulnya. Jadi sifat-sifat yang buruk ni macam mana? Just nak double check. So macam mana kita nak bersihkan kita punya hati, iaitu bersihkan daripada sifat-sifat yang buruk. Iaitu apa? Hasad, dengki, kemudian sombong, takabur. Ini di antara dia punya penyakit-penyakit yang sebetulnya boleh merosakkan hati dan akan merosakkan jasad sekali. Especially untuk hasad. Yang di mana untuk hasad di sini pun sama juga. Awal sekali makhluk yang ada hasad siapa? Manusia, jin. Siapa? Manusia Yang ada hasad. hasad dengki. Jin. Jin mana? Yang jin tu yang hari tu tak kawan dengan dia lagi. Siapa makhluk apa yang ada hasad? Makhluk apa yang first Ada sekali hasad. yang dia melakukan maksiat, iaitu hasad, dengki? Makhluk apa? Takut salah cakap lah. Ada yang tahu tak? Makhluk apa? Iblis. Bila? Hari tu. Apa hari tu macam kita hidup lama sangat. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam. Allah perintahkan pada seluruh malaikat, seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Di sini sujud bukan bermakna kita menuhankan Nabi Adam, tidak. Tapi Hormat. untuk menghormati Nabi Adam sebagai penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia. Ada satu makhluk ni yang enggan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ataupun sebaliknya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maknanya apa? Iblis katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, engkau telah menciptakan aku daripada api dan engkau telah menciptakan dia daripada tanah. Maka ada sifat takabur juga di situ. Maka di sini pun ada sifat hasad. Sebab kenapa? Dia baru diciptakan. Aku sudah lama ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sudah lama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus dia yang disujudkan? Seperti itu. Itu ada rasa hasad. Kemudian bila ada hasad tersebut, maka adanya takabur. Maknanya dia merasa bahawasanya, aku adalah api, unsur yang paling kuat, paling bagus, paling ganas, paling dan lain-lainnya. Maka timbullah sifat takabur, iaitu sombong. Maka ini perkara-perkara yang harus dijauhi oleh kita manusia. Kadang-kadang kita manusia ni suka tengok kadang-kadang orang-orang lain ada buka kedai, ada buka bisnes, ada buka apa lagi perniagaan-perniagaan ke apa ni semua.
nampak dia boleh beli kereta, dia boleh beli sofa, dia boleh beli rumah baru apa ni semua, kita mata merah. Inilah kita masalahnya. Jangan sampai rezeki orang lain tu kita rasa kita iri, kita benci ketika Allah berikan rezeki tersebut kepada orang tersebut. Ketahuilah rezeki semua dah tentukan, Allah dah tentukan. Jangan nak meragukan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda nampak ada orang ni ada kereta, ada ini, ada bisnes, ada apa ni semua, you rasa yang oh yalah dia ini je pun, oh dia ini je. Maknanya anda meragui rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya hati tu. Anda punya hati tu bersih ke tak bersih? Jadi buang sifat seperti itu. Dan hasad ni, dengki, dia tak semestinya pada orang-orang biasa saja. Dia daripada semua golongan. Orang-orang miskin, orang kaya, apa lagi? Orang yang berilmu ataupun orang yang tak berilmu pun sama juga. Dia tak semestinya oh ustaz tak ada hasad. Tak, mesti ada hasad jugalah sebab kita sebagai manusia kan. So jaga lisan, jaga hati tu. Okay, so itu yang pertama. So jaga daripada hati. Kemudian juga jaga daripada perlakuan. Maknanya kita punya action, kita jaga adab-adab kita, tingkah laku, akhlak. Ini kena jaga. Sebab Nabi SAW kan innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Iaitu Nabi SAW katakan aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi untuk menyempurnakan akhlak. Untuk kepribadian. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW perlu berakhlak, perlu beradab. Kita mana sama macam orang Melayu kita lah. Orang Melayu kita kan selalu menitik beratkan tentang adab. Even kalau zaman-zaman dulu kan kalau nak jalan lalu orang tumpangkan, kita akan tunduk, kita akan sebab apa? Kita sebagai Melayu pun kita menitik beratkan adab. Maka jaga adab kita ni walaupun sebagai orang Melayu dan juga kita kena faham bahawasanya kita orang Islam. Maka kita perlu jaga adab bukan hanya kepada sesama Islam kita, tapi jaga juga adab kita terhadap orang-orang yang bukan daripada golongan Islam. Mereka pun manusia dan mereka punya hati juga. Jadi gitu. Okay. And yang ketiga adalah daripada lisan. Lisan pun main peranan yang sangat penting sekali. Maka di sini dikatakan bahawa banyak ulama yang katakan kita diberikan hanya satu lidah tapi dua mata dan dua telinga. Maksudnya apa di sini adalah kita tengok dulu, kita dengar dulu, baru kita berbual. Berbual pun tak banyak sebab kita mulut satu saja, bukan dua sama macam mata kita. Bukan dua sama macam kita punya telinga. So jagalah kita punya lisan. Sebab apa? Daripada lisan, seseorang itu ketika dia mengeluarkan kata-kata yang kesat, ketika dia berbual belakang pasal orang lain, bila dia memaki orang lain, maka yang sakit bukan badan orang tersebut, tapi hati orang tersebut yang dizalimi itu. So, hati-hati. So, itu tiga antara yang paling penting sekali daripada bahagian rohani. Kemudian daripada jasmani, iaitu daripada kita punya jisim. Jisim tu maknanya bentuk ataupun kita punya badan kita. Maka kita kena tahu bahawasanya tak semestinya orang yang kurus itu sihat dan tak semestinya orang yang besar itu tak sihat. Tak. Semuanya tergantung kepada kita punya dalaman jugalah. Kalau orang tu tak jaga makan benda-benda yang terlalu banyak sangat berminyak, makan benda-benda yang tak menyihatkan badan, of course walaupun kadang-kadang kurus ke apa tapi berpenyakit. Kan seperti itu. Dan dalam Islam juga pemakanan pun main peranan yang sangat penting. Sebab itu dalam Al-Quran pun banyak sekali Allah sebutkan tentang perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang tayyib. Tayyib tu maknanya apa? Kan pernah dengar katanya kalau macam satu makanan ni macam kita bilang halalan tayyiban. Kan? Instead of halal sahaja. So halal maknanya sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Maknanya mengikut kepada syariat Islam. Mungkin daripada sembelihannya, penjagaannya, peletakan dalam almari aisnya dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk tayyiban, ambil kata bahasa Arab, tayyib maknanya yang baik. Yang menyihatkan badan. Tak semua benda yang halal menyihatkan badan. Kan? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nak dimakan, sedap dia kan.
Apa? Nano-nano Dah tak nak sebut nama brand tu. Oh. Ni senang dimasak, enak dimakan, cepat dimasak, enak dimakan. Macam tu. Semua mesti terpinga apa dia sebut ni You all selalu makan mi segera. Mi segera. Tu kan. Cuba makan mi lambat. Mesti okey. Allahu akbar. So makan makanan tu kita harus jagalah makanan yes. kita. Mi Habis segera, kalau pasal tu rohani, jasmani pun jasmani dah cover tu. lagi jasmani. Ada banyak lagi. Silakan. Banyak. Lebih kurang dalam maybe 2 janganlah. hours lah. Janganlah macam tu. Okey, untuk yang jasmani ni, so macam tadi makanan pun main peran sangat penting. Betul. Dia ada satu dalam kisah dalam kitab Tarikh Al-Hawadith. Diceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ni dia adalah raja daripada Rom, bangsa Rom. Okey. Jadi diberikan 3 hadiah. Okey. Hadiah yang pertama adalah seorang doktor. Oh, okey. Ya. Hadiah yang kedua diberikan kepada Rasulullah SAW bagi orang-orang muslimin duldul, keledainya. Keledai ataupun donkey yang Nabi SAW namakannya duldul. Duldul. Yang ketiga adalah seorang pembantu, pelayan daripada wanita, dipanggil namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Dia daripada bangsa Qibt. Dia buat apa kerja dia? Bantu-bantu macam bantu maid macam gitulah. Pembantu. Pembantu, yes. Oh. Ada 3 benda ni. Cuba teka antara 3 hadiah ni yang Raja Muqawqis berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Antara 3 ni mana yang Rasulullah SAW reject. Dan yang di reject tu adalah satu sahaja. Yang mana yang rasanya dia reject? Masa ni yang masa satu dia reject, cuba you all fikirkan. Yang pertama doktor, yang kedua apa tadi? Yang ketiga Maria. Yang kedua tu apa? Apa tadi? Allah Akbar, lupa. Apa cepat? Jangan macam gitu. Nak bagi orang ni, nak bagi keledai. Duldul. Donkey. Duldul, okey. Namanya duldul. First, doktor. Yang kedua, donkey. Yang ketiga, Maria. You all fikir mana satu yang dia tak ambil? Reject. Kasih balik. Mana satu? Jom kita main mobile sambil diorang fikir. Lama dah pergi, kesian. Okey, jawapannya ialah? Jawapannya adalah doktor. Doktor. Nanti orang cakap, kenapa kan, doktor? Kenapa doktor yang berikan? Doktor kan boleh baikkan orang. Kan? Mungkin perlu kot untuk zaman dulu ke macam mana kan. Okey, saya akan jelaskan dulu sebelum saya masuk kenapa yang di-reject adalah doktor. Yang keledai itu dinamakan duldul. Dan duldul ni hidup sampai ke zaman para sahabat. Maknanya Rasulullah SAW meninggal, duldul masih ada lagi. All the way. Kemudian daripada Maria Al-Qibtiyah, Rasulullah SAW nikah dengan beliau sehingga mempunyai anak satu namanya Ibrahim. Dan Ibrahim ni meninggal dalam keadaan masih kecil lagi lah. Ada yang mengatakan bayi, ada yang mengatakan berapa bulan pun ada juga. Okay. Jadi yang di-reject doktor. Nah, kenapa sekarang yang di-reject adalah doktor? Kalau anda dalam keadaan Rasulullah SAW, yang mana anda reject? Mesti yang keledai kan? Okay. Reject kan? Ya. Tapi tak. Sebab apa? Nabi SAW katakan, kami adalah umat yang akan makan bila lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi mana apa? Untuk zaman Rasulullah SAW dulu, kaum muslimin diajar oleh Nabi SAW untuk makan sikit. Bukan makan banyak. Tapi zaman sekarang, especially kita, bukan makan sikit. Tapi sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Itu masalah kita. Jadi bila kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, maka timbullah penyakit-penyakit gout, penyakit-penyakit diabetes, penyakit-penyakit kanser, penyakit-penyakit ini dan lain-lainnya. Sebab apa? Daripada pola pemakanan. Begitu juga dengan mental health. Pola pemakanan pun main peranan yang sangat penting sekali. Jadi kalau nak sihat daripada dalaman, kena sihat daripada luaran juga. Maka pergilah exercise,
main swing macam gini ke, ataupun tak semestinya main bola ke, main basketball, netball, tak semestinya. Pagi-pagi buat stretching sebelum pergi kerja. It's always good. Even dalam solat pun ada stretching. Kita rukuk, kita sujud, kita angkat takbir Allahu Akbar, daripada sini angkat. Kan ni semua adalah stretching. Subuh pun ada juga 2 rakaat kena buat. Cuba bayangkan kalau tak ada subuh. Semua orang tak ada exercise pagi. Kan? Jadi gitulah, Islam itu indah. Islam itu mengajarkan untuk sihat daripada dalaman dan juga luaran. Maka jangan lupa untuk jaga kita punya kesihatan. Sebab apa? Kesihatan kita pun termasuk amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu dia. Kita kembali lagi ke studio. Pak. Macam boleh jadi? Boleh jadi kena shoot balik. Jangan. Matahari dah naik ni. Jangan. Okey. Kita ni gunakan kamera manual. Jadi kita tahu bila matahari naik, kadang terlalu terang ke apa, minta maaf ajalah sebab kita seorang. Kalau ada orang selalu kat belakang, dia akan adjust. Yalah. So, cakap pasal rohani dan jasmani ni ataupun jasmani dengan rohani ni, diharapkan anda semua sedikit sebanyak dapat yalah manfaatnya, dapat ilmu daripada apa yang diterangkan oleh Ustaz Fadi tadi. So, yang belum exercise tu diharapkan mulakan exercise. Carutlah kalau awak tinggal Orang kena sihir, gangguan ke apa, saka ke apa, exercise. Seriously, exercise. Jadi kita tak terlalu fikir sangat benda tu kan. Yes, tu. And jin ni dia tak suka pada badan yang sihat. Okey. Senang je. Sebab tu kita ada tunjukkan dapur puaka, macam makan makanan sihat tu semua. Yes. Kan? Nak buat dapur lagi ke, puaka? Kena balik studio lah. Buat kat luar. Benda Tak ni payah masak. Buat kat luar. Gitu-gitu. Boleh, insyaAllah. Tapi kalau nak, komen dulu kat bawah. Ya. Komen. Sebab Kalau komen banyak macam tu adik, kita buat macam ni lah. Tapi kalau tak banyak komen, kita buat kat studio je lah. Ya. Sebab mungkin kita tak payahlah, tak payah cakap lah, takut nanti kan tercepit. Aduh. Sebab tu tak dibuat kat luar, kita banyak main-main. Aduh. Kan? Okey, macam gini. Nak cakap apa-apa pun jaga. Hilang. Suka. Magic lah minggu ni. Wah. Ni breakfast makan apa? Tak makan. Patut dia macam gini Okey. Balik kepada topik kita ni. Boleh balik? Boleh. Balik ke buai-buai. Kalau boleh, kalau macam you all macam malas nak exercise, kalau yang boleh macam kuat lagi kaki tu, beli skipping, skip. Orang cakap skip itu macam perempuan-perempuan aktiviti. Tak. Cuba awak skip tanpa berhenti, saya kasih awak 5 minit je. Awak tak akan sampai 5 minit. Mesti awak berhenti. Ya ke? Betul. Cubalah 5 minit Ustaz tanpa berhenti. 5 minit je. Mesti tak boleh. So, skipping tu boleh bakar lemak dia top to bottom semuanya lah. Nanti tangan semua akan jadi skipping tu boleh turunkan berat badan juga. Dan satu lagi, kalau you all tinggal tingkat 10, berhentilah tingkat 6 ke apa, lepas tu naik tangga 4 lagi sampai ke tingkat 10. Tiap-tiap hari buat macam gitu. So, mungkin yalah, ada pula makan tengok TV. Ya. Kalau orang lain, dia lain tau. Sebab dia apa kata tu? Bukan prinsip. Ya Allah, sampai terlupa pula. Disiplin. Orang tu disiplin. Diorang makan, besoknya diorang pergi exercise. Sebab tu kenapa dia banyak makan barang dia tak gemuk-gemuk? Sebab dia ada lakukan sesuatu. Macam tu. Macam kita yang ada pula makan, lepak. Lepas tu, daripada tengok TV video ke kat YouTube mepek-mepek, luangkan masa 5 minit untuk ke YouTube exercise yang mudah-mudah untuk muslimah, untuk apa. Mesti ada cara-cara. Anda kalau nak kita buat exercise, kita tunjukkan, komen kat bawah. Kita buat exercise. Itu dia. Jangan Ustaz. Harus sakit. Banyak topik. Banyak topik nanti kita buat. Okey, itu dia yang penting, kita kena jaga pakaian dan pemakanan kita. Ya. Alright. Ada orang cakap, you are what you eat. Apa yang awak makan, itulah apa yang awak tu. Kan? Begitulah. Apa yang awak makan, itulah awak. Macam itu. Kalau awak nampak benda ni, faham je lah. Kita tak nak kasih apa contoh hantar ke orang kecil hati. So, apa lagi? Lupa pula saya nak cakap. Ada lagi Ustaz? So, benda gini, makanan sihat ni, sikit sebanyak dapat membantu untuk kita, sihat-sihat itu tak mempengaruhi badan kita keseluruhannya, kan? Betul. Okey.
jaga pemakanan anda seperti biasa dan bergaullah dengan orang-orang yang positif. Sebab kalau awak bergaul dengan orang positif, positif energy, benda-benda yang positif akan mendekati dengan diri anda. Kalau awak semua bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang selalu suka mengatur orang, membawang dan sebagainya, nanti anda juga akan terpengaruh dan menjadi Seekor bawang. sebuah bawang. Sebuah bawang. Sebuah bawang bernyawa. Sebuah bawang berkaki. Berkaki yang tak boleh digoreng. Sian. Okey, itu je kita nak cakap hujung minggu ni. Kita gurau-gurau happy-happy ya. Ada lagi? Dah itu saja daripada saya. Short and simple. Short and simple, short and sweet. Diharapkan hidup anda semakin ceria dan sweet hendaknya di minggu ini bersama keluarga. Bagi mungkin ada yang sambut hari jadi, hari perkahwinan dan hari istimewa hari ini. Yes. Selamat pada Pengantin anda. baru. Apa? Selamat Hari Haji. Hari Haji, selamat hari lahir. Hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Hari ulang Selamat tahun. anniversary. Apa-apa sajalah. Apa-apa selamat lah ya. Ya, dan mungkin ada yang baru kehilangan apa-apa, kehilangan orang yang disayangi ke apa, diharapkan Tuhan saja yang akan melindungi anda dan gantikan kesedihan anda dengan keceriaan. InsyaAllah. Gitu. Okey, kita pun nak dah batuk. Dah haus nampaknya tu. Haus. Okey, kita rehat dan kita jumpa anda minggu depan dalam Puaka Tak Ekstra. kenal usia. Puaka Ekstra. Belum lagi. Itu. Puaka Ekstra tak lah ya. Tapi sebelum tu kan kita reminder kita nak bilang untuk follow kita punya YouTube channel, like, share, komen dan subscribe jangan lupa. Betul. Dan tekan butang loceng, dan kalau ada kat bawah tu ada butang thanks bagi anda yang ada credit card ke apa, UPay nanti boleh sumbang berapa banyak tak kisah, no problem. And kalau tak ada credit card pun boleh pay now kat bawah sini. Betul, boleh. Sumbangan ikhlas anda akan membuat kami terus berkarya dan berikan yang terbaik mungkin. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kami semua, The Tag Team SG. Dan terima kasih kepada Moss Around the World. Terima kasih juga kepada Remy Tunek yang memberikan laptop tu semua. Dan terima kasih kepada semua yang ada hantar makanan. Terima kasih banyak ya. Dan terima kasih bagi yang komen-komen ke apa, yang share video. Thank you very much lah. Alhamdulillah ramai saya tengok yang tengok Pocket Extra tu. Dah start ramai. Jadi orang tahu macam nak belajar buat sendiri apa ni semua. It's good. And macam mana pula kalau kita nak berholiday? Holiday boleh 21 hingga 23 hari bulan Oktober kita berangkat sama-sama. Jom. Bawa family, free and easy. Kita jumpa malam, pergi rumah hantu. Kita pergi jumpa second day. Kita pergi makan apa ni semua. Then on the second day kita buat live macam gini lah, sama-sama dengan anda. So you all ada cerita-cerita pun boleh kongsi dengan kita pada hari tersebut. Jom kita pergi KL 21 hingga 23 Oktober. Okey, itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Confirm lah kurang kasih sayang ni kita orang.